Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru ke PRAYU SMK Alang Iskandar. Berikut ialah taklimat mata pelajaran ekonomi STPM 944. Saya merupakan Ketua Unit Ekonomi di SMK Alang Iskandar. Baiklah, kenapa kita perlu belajar ekonomi? Dengan mempelajari ekonomi dapat membantu kita memahami situasi sesuatu perkara yang berlaku di dalam ekonomi sesebuah negara dengan lebih mudah. Kita juga boleh melanjutkan pelajaran dalam bidang ini di universiti kelak. Antara kursus-kursus yang boleh diambil di universiti kelak ialah ekonomi pengurusan kewangan, ekonomi sumber manusia, ekonomi perancangan dan pembangunan, ekonomi perbankan, ekonomi pengurusan perhotelan dan perlancongan, serta pendidikan ekonomi. Ini merupakan guru-guru yang akan mengajar subjek ekonomi di SMK Alang Iskandar. Kami merupakan pemeriksa kertas peperiksaan ekonomi STPM semester 1, 2 dan 3. Ada di kalangan kami juga merupakan pemeriksa kertas 4 untuk pelajar sekolah swasta. Ketua Unit Ekonomi ialah Puan Siti Mariam binti Muhammad Nur. Ini diikuti oleh Puan Hajah Habibah binti Khalid selaku Setiausaha Unit Ekonomi. Tenaga pengajar lain terdiri daripada Puan Hajah Sarimah binti Saarani, Puan Faridah binti Muhammad Amin dan Puan Siti Zahrah binti Man. Mari kita lihat apa yang akan dipelajari sewaktu belajar di semester 1. Dalam semester ini, kita hanya fokus kepada mikroekonomi. Terdapat 5 bab iaitu: yang pertama, pengenalan; tajuk kedua, pasaran barang dan harga; tajuk 3, teori pengeluaran dan kos pengeluaran; tajuk 4, struktur pasaran, penentuan harga dan output; dan tajuk 5, pasaran faktor dan agihan. Ada bab-bab yang mungkin telah pun dipelajari semasa di tingkatan 4 dan 5. Walau bagaimanapun, ia telah ditambah dengan gambar rajah dan pengiraan. Ini merupakan contoh buku-buku yang akan digunakan semasa sesi pembelajaran. Setiap tenaga pengajar mempunyai teknik pengajaran yang berbeza mengikut kemahiran masing-masing. Jadi, buku yang digunakan juga berbeza mengikut tenaga pengajar tersebut. Seterusnya di semester 2 pula, kita akan mempelajari makroekonomi. Makroekonomi juga terbahagi kepada 5 bab. Setiap bab akan disertai dengan pengiraan dan gambar rajah. Bab-bab yang akan dipelajari terdiri daripada tajuk 1, pengenalan; tajuk 2, perakaunan pendapatan negara; tajuk 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara dan dasar fiskal; tajuk 4, wang, bank dan dasar kewangan; tajuk 5, perdagangan dan dasar kewangan antarabangsa. Ini pula merupakan buku-buku yang akan digunakan semasa belajar makroekonomi. Setiap tenaga pengajar mungkin menggunakan buku yang berbeza. Pada semester 3 pula, pelajar hanya akan fokus kepada ekonomi Malaysia sahaja. Bahagian ini merupakan sambungan daripada makroekonomi semester 2. Pelajar akan dapati pada semester ini pembelajaran adalah lebih mudah memandangkan topik-topik yang akan dipelajari hampir sama seperti semester 2. Terdapat 6 bab dalam semester ini iaitu pengangguran, guna tenaga dan upah; 2, inflasi dan kos sara hidup; 3, perdagangan antarabangsa dan imbangan pembayaran; 4, perusahaan kecil dan sederhana; 5, institusi kewangan; dan akhir sekali, kemiskinan dan agihan pendapatan. Ayuh kita lihat pula format peperiksaan subjek ekonomi.
Kertas 1 dan kertas 2 ekonomi mempunyai wajaran yang sama, iaitu 32% daripada keseluruhan markah. Kedua-dua kertas ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A, aneka pilihan 20 soalan, bahagian B, soalan esei 6 soalan dijawab 4, bahagian C, soalan kuantitatif 3 soalan dijawab 2. Masa diperuntukkan ialah 2 jam. Bagi kertas 3 pula, terdapat sedikit perbezaan dari segi formatnya. Kertas ini tidak mengandungi soalan objektif. Kertas ini hanya 16% daripada markah keseluruhan kertas. Terdapat 2 bahagian yang perlu dijawab oleh semua pelajar. Bahagian A, soalan esei 6 soalan dijawab 5. Bahagian B, soalan kuantitatif 2 soalan dijawab 1. Masa diperuntukkan 1 jam. Seterusnya, kertas 4. Kertas ini merupakan kerja khusus yang berwajaran 20%. Pelajar dikendaki untuk memilih satu tema daripada 2 tema yang diberikan dan hasilkan satu tugasan tema yang dipilih. Tugasan adalah berdasarkan tajuk dalam penggal 3. Baiklah, untuk pelajar-pelajar yang berminat mengambil subjek ini, pastikan pelajar mendapat sekurang-kurangnya C dalam subjek matematik semasa SPM. Pelajar yang gagal matematik sukar untuk lulus dalam subjek ekonomi kerana terdapat banyak rumus dan rajah. Yang kedua, sekurang-kurangnya mendapat C dalam subjek ekonomi asas. Yang ketiga, boleh menghafal dan memahami fakta dengan baik serta sangat berminat dengan pengiraan. Yang keempat, pelajar-pelajar aliran sains semasa SPM juga mempunyai kelebihan jika mengambil subjek ini. Berikut merupakan kelebihan yang akan diperoleh kerana mengikuti subjek ini. Yang pertama, subjek ini merangkumi fakta dan penerangan, rajah, jadual dan pengiraan. Justru itu, pelajar yang banyak membaca dan menghafal berpotensi untuk lulus dengan cemerlang. Yang kedua, subjek yang kurang membosankan memandangkan subjek ini berkaitan dengan aktiviti kehidupan. Yang ketiga, subjek ini juga ditawarkan di kebanyakan pusat pengajian tinggi di Malaysia ini sama ada di IPTA maupun IPTS. Sekian dahulu daripada saya. Saya berharap para pelajar dapat membuat pilihan bijak demi masa depan anda semua. Selamat belajar.